Ibnu Umar cerita, bila malaikat maut mula cabut nyawa orang, selesai saja dicabut nyawa, dia akan berdiri depan pintu rumah ataupun dekat tangga rumah itu. Dia tengok macam mana keluarga yang dicabut nyawa ni. Bila dicabut saja nyawa, dia tengok, lalu dalam keadaan menjerit, terkejutlah tengok orang, tengok yang sudah menjadi mayat. Ialah katakanlah di waktu mana kita menghadap depan Allah, tiba-tiba waktu mana orang mula kejut kita tu tak bergerak dah. Kita nampak orang kejut, tapi kita tak boleh nak bergerak dah, kerana kita sudah mati dah. Di waktu itu keluarga pun terjerit, Allah mati dah, tak ada dah. Masing-masing terkejut. Dalam keadaan terkejut ini menjerit, ada dalam kalangan mereka yang memukul wajahnya. Orang Arab, dia pukul wajah lah, dia tepuk wajah dia. Ni biasa demikian. Orang Melayu kita tak. Orang Melayu kita setakat ni tak pukul wajah, tapi orang Melayu kita ni, dia sembam wajah, dia panggil. Dia sembam wajah dia di mayat ke, ataupun dia akan peluk, dia akan cium, begitulah. Maknanya orang Melayu kita biasanya demikian. Tapi orang Arab tak. Kalau sekiranya dia tahu saja sudah jadi mayat, dia tepuk muka dia. Dia tepuk muka dia ni satu cara dia nak tunjuk bagaimana sedihnya dia. Dia lakukan demikian. Kemudian menjerit histeria dan menyebut-nyebut nasib malang yang telah menimpanya. Ini cara di kalangan orang yang meninggal dunia tu, dia sebut, dia kata, Allah, ruginya aku, dia sebut demikian. Kemudian malaikat maut lalu berkata pada mereka, mengapa kamu semua berkeluh kesah? Lalu malaikat maut tanya, kamu sendiri tu kenapa kamu nak menangis-nangis? Kenapa kamu nak rasa galak dengan kematian ni, kenapa? Malaikat maut tanya, demi Allah, aku tidak mengurangkan nyawa kamu semua, tidak melenyapkan rezeki kamu semua, serta tidak berbuat zalim pada kamu semua. Malaikat maut kata, aku tak buat khianat pada kamu, tak. Aku tak kurangkan rezeki kamu, tidak. Katanya malaikat maut, yang kamu bertempik merau ni kenapa? Aku ni bukannya mencabut yang disebut dengan ketentuan pada kamu, tidak. Tetapi memang sudah ditentukan oleh Allah untuk diri kamu. Rezeki kamu dah tak ada dah, nyawa kamu dah habis dah, orang ni dah habis dah masa dia. Maka kamu jangan kamunya nak merau-rau dah, kerana dia sudah sampai ajal dia dan ketika dia untuk dihadapkan di hadapan Allah. Ini gambaran bagaimana malaikat maut dia sebut kepada orang yang masih hidup, yang meratap pada kematian ini. Tetapi apabila kamu marah dan kemarahan kamu ditujukan pada aku, padahal sebenarnya Allah yang memerintahkan aku, dan kemarahan kamu ditujukan pada mayat yang telah meninggal dunia, maka mayat itu akan terseksa, katanya malaikat maut. Malaikat maut kata, kalau kamu buat macam ni katanya malaikat maut, kamu nak marah pada aku, tak boleh, kerana aku ni tugasan aku, katanya malaikat maut, untuk cabut nyawa manusia. Kalau kamu nak marah pada orang yang meninggal dunia ni pun, memang kalau kamu rasa kamu ralat tengok dia meninggal dunia kerana kamu tak puas hati, terseksa orang yang sudah meninggal dunia ni. Buat apa kamu nak menambahkan lagi seksa dia? Tadi dia menghadap depan Allah, tadi terseksa dah dia. Sekarang ni pula, waktu mana dalam keadaan sebegini pula, lagilah terseksa apabila kamu merau-rau pada diri dia. Apabila kemarahan kamu ditujukan pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu telah ingkar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala pula. Kalau kamu nak marah pada siapa? Kamu nak marah pada aku, tugas aku untuk cabut nyawa, kerana Allah Subhanahu Wa Taala suruh cabut nyawa. Kamu nak marah pada orang yang sudah meninggal dunia ni, kamu marah pada dia pun menyeksakan dia. Kemudian kamu nak marah pada Allah, di waktu mana kamu nak marah pada Allah, maka kamu telah lawan Allah. Kamu telah lawan Allah. Sesungguhnya setiap kamu pasti akan aku datangi, katanya malaikat maut. Sambil dia berdiri depan pintu rumah kita tu, dia sebut, kamu tak payah marah pada siapa-siapa dah. Setiap kamu tu sendiri aku nak cabut nyawa ni. Kamu sendiri tu, kamu jangan tak payah rasa galat. Apabila sampai ajal je, mulut kamu tu diajar supaya sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kamu sebelah orang yang masih hidup ni, kamu kena sentiasa bersedia dengan saat kematian yang apabila sampai pada seseorang. Jika mereka melihat dan mendengar kata-kata malaikat maut tersebut, katanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ni kata, maka mereka akan lalai dan tidak mempedulikan mayat mereka itu, dan hanya menangisi diri mereka sendiri pula. Kalaulah manusia ni dengar malaikat maut bercakap demikian, nescaya manusia ni akan berhenti dan manusia tak menangis lagi pada mayat.
Dia akan kembali balik menangis pada jasad dia. Allah, aku ni sebenarnya yang bodoh. Aku ni sebenarnya yang tak bersedia untuk nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.